Dia kata, wahai imam, menghadap ke arah baginda Rasul ketika berdoa ataupun menghadap ke arah kiblat ketika berdoa, mana lebih aula? Maksudnya kalau kita duduk di depan Rasulullah, berhadapan dengan wajah Rasulullah di dalam maqam, dekat dengan maqam Rasulullah, maka secara automatik kita akan bagi kiblat ke belakang. Betul tak? Betul. Kan? Jadi kalau kita pergi di depan, dekat Kaukab Durri, dekat kawasan yang bulat, yang berhadapan dengan wajah Rasulullah, kalau kita berada di depan tersebut, di maqam, maka secara automatik kiblat akan ke belakang. Maka Khalifah Mansur bertanya kepada Imam Malik, mana satu yang patut didahulukan? Menghadap ke arah muka Rasulullah ketika mana berdoa, atau menghadap ke arah kiblat ketika berdoa? Maka kata Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, menghadap ke arah orang yang telah membawa kamu kepada kiblat, orang yang telah dijadikan wasilah oleh bapa kamu Adam alaihissalam ketika berdoa, bertaubat kepada Allah Ta'ala, itu lebih aula daripada menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabb yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibu bapa, abang-abang, kakak-kakak, datuk datin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada pagi ini. Moga-moga Allah Taala memberikan kepada kita niat yang baik untuk kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, beri kepada kita kefahaman, beri kepada kita kemudahan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita peroleh, insya-Allah. Jadi semua pada pagi ini, tempoh 1 jam setengah ni, saya ingin bawa tuan-tuan semua kita sama-sama bincang tentang al-hub, iaitu cinta. Pada yang lepas kita dah bincang berkenaan dengan al-adab, dan pada hari ini kita nak tengok bagaimana adab yang dikeluarkan, yang ditunjukkan oleh para salaf yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu yang telah meninggalkan kita, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik, yaitu di kalangan para salihin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kepada Sayyidul Muallimin, ketua kepada para guru, ketua kepada para salihin, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, adab ini tidak akan keluar melainkan daripada perasaan al-hub, pada cinta. Kalau dengan cinta itulah sahaja yang mampu melahirkan al-adab. Dan perasaan cinta ini tidak akan hadir melainkan kepada orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti ajaran Rasulullah, yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, tapi masih lagi mereka jauh daripada cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cinta ini dijadikan alamat, dijadikan sebagai tanda kepada imannya seseorang tersebut. Dan dijadikan tanda juga kepada halawatil iman, manisnya iman seorang tadi. Tentu Nabi mengatakan dalam hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang ada 3 perkara, maka dia akan mendapatkan kemanisan iman. Bukti di sini bahawa baginda Nabi ingin menyebut kepada kita tentang iman itu ada yang halawah dan ada yang mararah. Maksudnya ada yang manis, ada yang pahit. Jangan kita ingat iman ini bila dah beriman maka kita maksudkan itu kata selesai, habis. Tidak. Ada iman yang tidak manis,
ada iman yang manis. Sebab tu Nabi SAW kaitkan, letakkan dalam hadis tersebut, man kunna fihi thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara ini kalau ada, maka akan didapatkan kemanisan pada iman. Macam mana nak rasa manis pada iman? Itu tidak akan dapat diceritakan melainkan kepada orang yang melalui dan merasai perkara tersebut. Jadi apa kata Nabi? Saya nak sebut satu saja daripada 3 perkara tersebut, iaitu yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul itu lebih dikasihinya daripada selain daripada Allah dan Rasul. Maksudnya dia mengasihi, mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Hadirin semua, Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, yakni Mursi Abu Abbas, ini guru kepada Al-Imam Syazuli radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Syazili yang mengasaskan tariqah Syazuliyah yang sangat terkenal kesolehan dan juga kebaikan beliau kepada umat ini. Beliau mengatakan, Sayyidi Abu Abbas Mursi ini makamnya di Mesir, di Iskandariyah, ma'ruf yuzar, sering dilawat oleh para muhibbin, orang yang mengasihi para awliya. Dan dia juga guru kepada Al-Imam Al-Busiri, pengarang qasidah Busiri, yaitu Burdah tu. Qasidah Burdah ini guru beliau. Al-Imam Abu Abbas Mursi radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi law hajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarfata ainin ma adattu nafsi minal muslimin. Demi Allah, kata beliau, kalaulah Rasulullah ini terhijab daripadaku walaupun sedetik, walaupun sekelip mata, ma adattu nafsi minal muslimin, aku tidak mengira diriku di kalangan muslimin. Maksudnya ta'alluq, kuatnya hati beliau dengan Nabi SAW. Kalau sedetik dia tidak ingat Rasulullah, maka dia tidak merasakan bahawa dia Muslim. Tuan-tuan, ada orang kata, takkan kita nak lebihkan Rasulullah daripada Allah? Itu salah, perkataan itu salah. Orang yang mengingati Nabi kita Muhammad SAW sudah tentu akan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat kamu, ingatan kamu. Kata ulama, maknanya ketika diingatkan Rasul akan ingat Nabi, ingat Allah. Dan bila mana disebut tentang Allah, tidak akan ditinggalkan melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini la yanfakkan, tidak akan berpisah sama sekali. Kalau itu seorang ini tidak akan sah imannya kalau hanya menyebut la ilaha illallah, kalau tak sebut Muhammadur Rasulullah. Tak sah iman tersebut kalau tidak disambung terus. Sehingga Sayyidina Adam alaihi salam menjadikan tawassul beliau ketika mana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatan yang beliau lakukan, diturunkan daripada syurga ke bumi kerana makan buah yang kekal, buah khuldi tersebut. Apa buah khuldi itu? Khilaf di kalangan ulama. Sebagian pandangan mengatakan apple, buah apple. Bukan buah khuldi. Buah khuldi itu buah apa? Buah khuldi itu maksudnya buah yang kekal. Buah tu yang khilaf pula ulama. Ada ulama kata gandum, ada ulama kata apple dan sebagainya. Dalam kitab tafsir Al-Imam Jalaluddin Mahalli mengatakan bahawa, dan juga dalam hasyiah Al-Imam As-Sawi bagi Jalalain mengatakan bahawa buah itu buah apple, tufah maksudnya. Jadi buah apple tu yang dimakan oleh baginda Adam alaihissalam sehingga menyebabkan beliau diturunkan ke bumi. Dan itu bukan kesilapan, bukan kesalahan dan bukan dosa bagi para rasul hakikatnya. Karena itu sebenarnya kata Nabi SAW, hakikatnya baginda Adam alaihissalam diturunkan adalah untuk disyariatkan taubat kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak ada taubat. Alhamdulillah disebabkan Nabi Adam turun ada taubat. Disyariatkan taubat kepada kita dan diterima taubat itu. Dan dengan siapa Nabi Adam alaihissalam menyebut nama? Dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu apa dalilnya? Apa bukti kata hadis ini hadis yang diterima pakai oleh para muhaddisin, para ulama hadis, yaitu perkataan Nabi Sayyidina Malik, Sayyidina Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika mana ditanya oleh khalifah pada zaman beliau berkenaan dengan Khalifah Ja'far, minta maaf, Khalifah Mansur. Khalifah Mansur pernah tanya kepada Sayyidina Al-Imam Malik. Dia kata, wahai imam, menghadap ke arah baginda Rasul ketika berdoa,
ataupun menghadap ke arah kiblat ketika berdoa, mana lebih aula? Maksudnya kalau kita duduk di depan Rasulullah, berhadapan dengan wajah Rasulullah di dalam maqam, dekat dengan maqam Rasulullah, maka secara otomatik kita akan bagi kiblat ke belakang. Betul tak? Betul. Kan? Jadi kalau kita pergi di depan, dekat Kaukab Durri, dekat kawasan yang bulat, yang berhadapan dengan wajah Rasulullah, kalau kita berada di depan tersebut, di maqam, maka secara otomatik kiblat akan ke belakang. Maka Khalifah Mansur bertanya kepada Imam Malik, mana satu yang patut didahulukan? Menghadap ke arah muka Rasulullah ketika mana berdoa, atau menghadap ke arah kiblat ketika berdoa? Maka kata Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, menghadap ke arah orang yang telah membawa kamu kepada kiblat, orang yang telah dijadikan wasilah oleh bapa kamu Adam alaihissalam ketika berdoa, bertaubat kepada Allah Ta'ala, itu lebih aula daripada menghadap ke arah kiblat. Faham tak? Ini Imam Maliknya aja. Ini disebut dalam kitab Asy-Syifa Qadhi Iyad. Disebut dalam kitab tersebut kisah ini. Menunjukkan bahawa para salihin, para ulama muhaddisin yang terdahulu sangat beradab dengan Nabi SAW. Sehingga ketika mana Sayyidina Khalifah Al-Mansur meninggikan suara beliau di dalam masjid Nabi SAW, Al-Imam Malik tegur Khalifah pada waktu tersebut. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, jangan tinggi suara dalam masjid ini. Di sini ada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan tinggi suara kamu lebih pada suara Rasulullah. Itu sekali dijaga adab. Bukan hanya ketika Nabi hidup, tapi setelah Nabi wafat sekalipun. Berapa ramai sekarang ni yang berada di depan maqam Rasulullah, dibagi belakangnya kepada Rasulullah. Tidak beradab di depan Nabi. Lebih biadab lagi di depan Rasulullah diceritakan bahawa Nabi telah mati, tak ada apa-apa guna. Berapa kita nak duduk depan Nabi SAW? La ilaha illallah. Ini orang yang ada iman katanya. Ini orang yang katanya dalam hatinya ini nak mengikuti Nabi SAW. Bukti ikut kasih kepada Nabi. Bagaimana kasih kalau kamu ini sendiri tidak beradab dengan Rasulullah SAW? Ini suatu benda yang tanaqud, benda yang bertentang antara satu sama lain. Kamu mengaku kamu ikut, tapi kamu tidak kasih dengan Nabi SAW dengan sebenar kasih. Dia kata saya kasih dengan Rasulullah, tapi saya tidak mau buat benda yang tak betul. Tak betul macam mana? Tak betul tu dengan otak kamu. Bukan tak betul tu dengan tidak ada panduan syarak. Habis itu Imam Malik tak betul. Nah, yang kata menggunakan perkataan tersebut. Sebab ada orang pertikai mengatakan Nabi Adam sebenarnya tidak bertawassul dengan nama Rasulullah. Perkataan Imam Malik yang beliau mengatakan kepada Sayyidina Khalifah Mansur dengan mengatakan bahawa wahai Amirul Mukminin, menghadap ke arah Rasulullah itu lebih utama. Karena ia adalah orang yang mengenalkan kamu kepada kiblat. Dan dia juga adalah wasilah bapa kamu Adam. Perkataan itu dijadikan oleh ulama sebagai bukti bahawa Imam Malik menggunakan dalil dan bersetuju dengan dalil mengatakan bahawa Nabi Adam menggunakan nama Rasulullah sebagai wasilah beliau ketika bertaubat. Itu ma'ruf. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat lagi di kalangan para ulama yang sangat ta'alluq, sangat kuat ikatan hati mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat ramai. Sayyidina Al-Imam Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu, Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Al-Syekh Nuruddin Shauni radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Al-Fasi, Al-Imam Abdul Mawahib Muhammad Asy-Syadzuli radhiyallahu taala anhu. Ini nama-nama imam besar yang hati mereka sangat ta'alluq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan muhaddis Syam yang sangat agung, guru kepada guru kami. Guru kepada guru kami, yaitu Al-Imam Badruddin Al-Hasani radhiyallahu taala anhu. Syekh Badruddin Hasani ini siapa tuan-tuan? Ini adalah min kibari ulama Syam, antara ulama Syam yang sangat agung. Dan beliau ini terkenal dengan akhlak yang tinggi dan juga dengan ilmu yang sangat luas. Ada kitab yang dikarang oleh ulama tentang ulama-ulama yang boleh berbicara di bawah Qubbah An-Nasr, Qubbatun Nasr. Qubbatun Nasr ini di Masjid Umawi. Ada satu Qubbah. Qubbah tu di bawah tu ada kerusi. Dalam masjid lah. Yang boleh mengajar di kerusi tersebut hanya orang-orang tertentu saja. Nak duduk di kerusi itu mesti diakui oleh para ulama pada ketika tersebut.
Sampai ulama tulis, siapa yang pernah duduk atas kursi itu? Lancar-lancalang lah maksudnya. Jadi bukan lekeh-lekeh orang boleh pergi jemput, pergi duduk atas kursi itu, tak boleh. Orang yang tertentu saja. Antara yang banyak mengajar di kursi tersebut Al-Imam Badruddin Al-Hasani. Dan beliau adalah mudir Darul Hadis Al-Ashrafiyah yang terakhir. Sebelum tidak ada lagi Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Siapa Darul Hadis Al-Ashrafiyah? Yang pernah menjadi guru ataupun pernah menjadi ketua di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Antaranya Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi pernah jadi mudirnya. Siapa lagi yang pernah jadi mudir di situ? Al-Imam Hafiz Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu taala anhu, ni ulama-ulama besar. Dan terakhir siapa? Al-Imam Badruddin Al-Hasani. Orangnya kurus, tinggi dan juga sangat bercahaya wajahnya. Banyak cerita tentang beliau. Yang antara cerita yang terkenal yang kita selalu dengar diceritakan oleh para guru kami, Syekh Badruddin Hasani radhiyallahu taala anhu, satu hari dia pernah tanya kepada anak-anak murid dia dalam majlis, ada siapa-siapa ada yang nak tolong saya pada hari ini? Anak murid semua pakai angkat tangan. Kami nak tolong. Semua pakai nak khidmat pada tuan guru. Maka tuan guru pun terus bagi tahu, saya nak bagi sumbangan. Ni ada duit dalam bekas ini. Boleh tak tolong sampaikan sumbangan saya ni kepada orang yang saya nak? Maka kata anak-anak murid ni, boleh. Pada siapa yang tuan guru nak kami sampaikan? Kepada para pelacur. Para pelacur yang ada di satu syarak, satu jalan di Syam pada zaman tersebut, di Syria. Saya nak kamu sampaikan sumbangan saya ini kepada pelacur-pelacur tersebut. Ketuk pintu rumah mereka, ketuk pintu bilik mereka tadi, bagi sumbangan saya ini dan bagi tahu kepada pelacur-pelacur tersebut, tolong doakan Badruddin Al-Hasani. Tuan, cuba tengok ni. Ini orang soleh ni. Mana boleh bagi kat pelacur ni? Tengok saya cerita dia. Maka anak murid yang angkat tangan ramai-ramai pakai letak tangan balik. Tak berani. Kalau kami pergi lagi cari mampu. Dan kebanyakan anak murid Imam Badruddin Hasani bukannya orang biasa-biasa. Ini semua a'immah. Semuanya kibar ulama pada zaman tersebut. Tok-tok guru semua. Takkan kami nak pergi. Lagi orang nampak kata kami pergi ketuk pintu rumah pelacur. Orang kata, pergi langgam pelacur ke apa? Takut dia bang. Tapi ada seorang murid ni kata, tuan guru kata apa? Syekh Badruddin Hasani kata, kalau kamu tak mau pergi, tak apa, biasa saya pergi. Saya akan pergi. Kamu tak mau pergi? Anak murid seorang ni pun angkat saya pergi. Takkan tuan guru nak pergi, biar saya pergi. Maka dia balut mukanya. Dia pakai serban, dia balut muka. Balut tinggal mata. Waktu bagi orang nampak siapa yang pergi, bagi tersebut. Maka dia pun laksanakan tugas yang diarahkan oleh gurunya Al-Imam Badruddin Hasani. Pergi ke rumah pelacur-pelacur tersebut dan kemudian ketuk pintu. Setiap kali pelacur ni buka pintu, ingat ada pelanggan, tak? Terus dia serahkan hadiah tersebut. Dia kata, ini adalah hadiah daripada Syekh Badruddin Hasani. Dan dia minta untuk doakan dia. Terkejut pelacur-pelacur ni sebab Syekh Badruddin Hasani ni terkenal. Terkenal, sangat terkenal. Di bumi Syam. Sangat disegani oleh semua orang. Dan sangat dikasihi oleh semua orang. Sehingga ada seorang perempuan pernah datang kepada Syekh Badruddin Hasani mengadu kata anak dia ditangkap oleh kerajaan pada waktu tersebut. Di Turki. Sebab waktu tu Turki Uthmaniyah masih memerintah. Anak ni ditangkap atas kesalahan. Ada kesalahan. Maka bila ditangkap, ibu ni datang mengadu kata saya tidak ada anak lain melainkan dia. Dan saya memerlukan kepada bantuan dia. Kalau dia dah tak ada, siapa yang akan tolong saya nanti? Minta Tuan Syekh tolong saya. Dia kata. Syekh Badruddin Hasani turun daripada tempat mengajar dia, terus pergi ke Turki pada waktu tersebut. Terus pergi ke Turki. Untuk minta tolong kepada kerajaan pada waktu tersebut, lepaskan anak muda tadi yang ada buat salah tu. Sampai di Turki, kebetulan raja tak ada. Khalifah tak ada pada waktu tersebut. Maka patah balik dia kerana dia pergi tujuan dia itu dan kemudian dia sampaikan kepada orang yang ada di tempat tersebut, tolong sampaikan, kata minta sangat-sangat. Saya minta untuk dilepaskan budak tersebut. Turun dan kemudian balik semula ke Syam. Bukan dekat tuan-tuan. Syria nak pergi ke Turki bukan dekat. Dia pergi hanya semata kerana tu. Bila sampai tengok dah khalifah tak ada, patah balik dia. Tapi orang dah tahu kata dia pergi. Bila khalifah balik daripada musafir, khalifah tahu kata Sayyidina Badruddin Hasani datang. Dan dia terus tanya, kenapa imam besar ini datang ke sini? Apa tujuan dia datang?
Kenapa kamu sanggup suruh dia datang? Sepatutnya aku yang pergi jumpa dia, bukan dia yang datang ke sini. Kata dia, kerana dia datang untuk nak minta syafaat, nak minta pertolongan, dilepaskan ada seorang pemuda di dalam penjara yang akan dijatuhkan hukuman mati. Maka terus kata raja tersebut, kata khalifah pada waktu tersebut, kalaulah Al-Imam Badruddin Hasani yang sanggup turun datang daripada sana, saya sangat malu kalau tidak melaksanakan arahan beliau. Terus dilepaskan budak tadi. Tuan-tuan, khalifah zaman tu pun segan dengan dia. Ini Sayyidina Al-Imam Badruddin Hasani, ma'ruf. Tuan-tuan kalau tengok dalam Google, tulis dalam Google Badruddin Hasani, tuan-tuan akan tengok wajah dia macam mana. Dia ada orang lukis gambar dia. Tapi itu yang betul, memang betul gambar dia. Bila mana dibagi harta tersebut, dibagi kepada beliau, dibagi duit tadi kepada pelacur-pelacur tadi, didoakan pelacur pada hari tersebut tidak lagi melacur, kerana duit itu sudah mencukupi untuk kehidupan mereka pada hari tersebut. Dan bukan itu hari itu saja, maksudnya lama boleh cukup duit mereka. Maksudnya banyak Syekh Badruddin bagi kepada seorang-seorang mereka. Esok paginya tuan-tuan, apa yang berlaku? Esoknya penuh pelacur-pelacur di Masjid Umawi. Mari dengar pengajian Al-Imam Badruddin Hasani. Terus tinggalkan pelacuran yang mereka lakukan. Pelacur yang ada selepas itu bukan lagi mereka. Nampak tuan-tuan? Sebab tu jangan pandang rendah, jangan pandang hina dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Kemungkinan mereka boleh berubah dalam sekelip mata. Karena maksiat yang mereka lakukan kemungkinan boleh menyebabkan mereka dekat dengan Allah. Taat yang kita lakukan mungkin menyebabkan kita takabur. Taat mungkin menyebabkan kita takabur. Bukan saya suruh buat maksiat, tidak. Jadi kita lebih tu buat maksiat dan lepas ni. Tak. Maksud saya, jangan jadikan taat kita itu sebab takabur kepada Allah, sebab takabur kepada hamba Allah Ta'ala yang lain. Kita rasa kita yang paling baik, orang lain semua tak baik. Sebab tu kata Nabi SAW, man qala ahlakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang kata dia manusia ini semuanya telah hancur, semua telah rosak, maka sebenarnya yang rosak yang mengatakan itu, kata Nabi. Karena apa? Karena yang mengatakan tersebut, dia memandang dirinya diri yang terbaik. Dia tidak memandang orang lain ini yang baik. Sedangkan hakikat, orang yang tidak baik sangka dengan orang lain ni kerana dia baik sangka dengan diri dia. Betul tak? Dia tak baik sangka dengan orang lain sebab apa? Sebab dia baik sangka dengan diri dia saja. Dia rasa diri dia saja baik. Orang lain semua tak baik. Karena tu dia akan buruk sangka dengan orang. Orang yang baik sangka dengan orang kerana dia buruk sangka dengan diri dia. Dia menganggap diri dia yang paling lemah. Orang lain semua baik-baik. Ini orang yang dekat dengan Allah. Tuan-tuan, kata Imam Badruddin Hasani radhiyallahu taala anhu tentang Rasulullah. Kata beliau, hunaka nasun, di sana ada golongan manusia, law ghaba anhum Rasulullah. Jadi law ghaba anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahzatan lamatu. Kalaulah Rasulullah itu hilang daripada ingatan mereka walau satu lahzah, walau satu, dipanggil seperludah. Lahzah ni seperludah, satu kelipan mata, lamatu, maka mereka akan mati. Ada orang yang macam tu. Ini kata beliau, ini adalah penyaksian daripada beliau tentang kecintaan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, hari ini kita nak tengok bagaimana kita nak mengasihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak katakan bahawa saya sampai kepada peringkat tersebut. Cuma hari ini kita kongsi sama-sama apa yang telah dilalui oleh para salihin terhadap bukti kecintaan mereka kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sanggup mereka menunggu mati. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu ketika mana hampir wafat, beliau mengatakan bahawa ini adalah hari yang paling gembira. Ini kerana hari ini hari untuk saya bertemu dengan ahibbah. Saya akan bertemu dengan kekasih-kekasih saya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad dan para sahabat Nabi yang telah dulu melalui beliau. Nampak tuan-tuan? Bila isterinya kata, wa karbah, maksudnya sedihlah kami akan tinggal suami kami meninggalkan kami. Kata beliau, wa tarbah, bahkan hari ini hari yang mulia bagi saya. Ini bukan hari kesedihan, ini hari kebahagiaan bagi saya. Nah, al-yaum nalqa ahibbah. Hari ini kami akan bertemu dengan kekasih-kekasih kami, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian ditunggu oleh mereka. Kenapa?
Karena mereka akan kembali bersama dengan Nabi SAW. Sayyidina Bilal tidak mampu pergi ke Madinah. Sayyidina Bilal tak mampu untuk sampai di Madinah Al-Munawwarah. Setelah Nabi wafat, terus beliau keluar daripada Madinah. Tak mampu dia tengok bumi Madinah. Kalau dia tengok Madinah, dia akan lihat perjalanan dia dengan Rasulullah. Setiap kali tengok Madinah, dia akan nampak perjalanan dia dengan Nabi. Tak mampu dia keluar daripada Madinah, pergi ke Syam. Beliau tinggal di Syam. Sehingga 2 tahun setelah wafat Nabi, dia tak pernah hadir. Tak pernah dia datang ke Madinah. Sehingga Nabi masuk ke dalam mimpinya. Dan Nabi mengatakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, kerasnya hati kamu ya. Keras hati kamu ya. Maaf, dia kata, dia mohon maaf kepada Nabi SAW. Mohon ampun ya Rasulullah, saya tidak mau buat dosa kepada kamu ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kamu sanggup tidak lawat aku di Madinah? Terus bangkit daripada tidur, menangis beliau, bersiap untuk pergi kepada Nabi SAW. Dan sampai di Madinah, tengok saja makam Nabi, pengsan. Pengsan. Karena tengok Nabi, ingat Rasulullah. Tengok cucu Nabi ketika mana dia menangis di makam Nabi SAW. Datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, menangis beliau. Kerana melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah melihat Rasulullah. Karena gambaran Rasulullah itu ada pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Hasan dan Sayyidina Husain waktu itu masih remaja, pada waktu itu datang memeluk kekasih Nabi, iaitu datuk mereka Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan mereka memohon kepada Sayyidina Bilal untuk mengalunkan azan pada hari tersebut. Azankan. Kami rindu ingin mendengar azan pada zaman Rasulullah dulu. Sebab kamu keluar tak ada lagi suara macam kamu. Sayyidina Bilal azan. Sampai pada asyhadu an la ilaha illallah, masih lagi boleh disebut. Sampai pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pengsan beliau. Pengsan. Karena rindukan Nabi SAW. Bergegar Madinah pada hari tersebut. Madinah bergegar. Keluar habis semua daripada pekan-pekan yang ada di pasar-pasar, tutup kedai. Kerana mereka ingat Rasulullah hidup kembali. Kata, ini adakah Rasulullah hidup semula? Ini azan pada zaman Nabi. Ini suara yang pernah kami dengar dulu pada zaman Rasulullah. Kami nak pergi dengar balik. Tutup kedai. Dibawa anak-anak kecil semua datang ke masjid Nabi SAW. Rupanya Sayyidina Bilal. Dan Sayyidina Bilal tak mampu berpisah dengan Nabi. Sayyidina Bilal tidak datang kepada Nabi bukan kerana tidak rindukan Nabi, tetapi kerana terlalu rindukan Nabi dan tidak mampu berhadapan dengan perpisahan tersebut. Waktu beliau nak wafat, apa yang berlaku kepada beliau? Beliau mengatakan bahawa wa tarbah, ini hari kegembiraan bagi kami. Al-yaum nalqa ahibbah, hari ini kami akan bertemu dengan kekasih kami. Makam beliau di mana tuan-tuan? Makam beliau di Syam. Setelah beliau berada di situ berapa lama, beliau kembali semula ke Syam dan wafat di sana. Wafat di Syria. Ini kisah para sahabat yang sangat ta'alluq hati mereka. Tuan-tuan, ini tidak perlu pada dalil. Nak kasih kepada Nabi perlu dalil. Kita cinta kepada anak kita perlu dalil. Dalilnya hati. Hati itu yang akan mengikat seorang tadi dengan kekasihnya. Jadi tuan-tuan, ini bukti mereka ini sangat mengasihi Nabi SAW. Kita tidak tahu bagaimana mereka sangat kasih dengan Rasulullah sampai ke peringkat itu. Tingginya kasih mereka kepada Nabi SAW sampai ke tahap itu kasihnya mereka kepada Rasulullah SAW. Karena itu ada di kalangan sahabat yang pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, datang dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila kiamat ini berlaku ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, pada waktu tersebut Nabi sedang berucap. Bila sahabat itu tanya, ini yang datang daripada Arab Badui. Ini orang datang daripada kampung. Orang kampung ni sifatnya agak sedikit keras. Karena mereka hidup dengan unta, dengan padang pasir dan sebagainya, jadi keras sikit. Jadi dia datang, Nabi tengah bercakap, terus angkat tangan tanya soalan. Nabi tidak layan. Nabi habiskan dulu soalan Nabi. Para sahabat sebahagian mengatakan Nabi marah ini. Ini soalan ditanya tengah-tengah ni Nabi marah. Dan kemudian para sahabat pun tak berani nak tanya soalan tu. Itu para sahabat kata, kami sering menunggu golongan Arab Badawi, sahabat-sahabat yang datang daripada kampung bertanya soalan, karena kadang-kadang soalan mereka bernas, tapi kami tak berani nak tanya. Para sahabat diam, tak berani nak tanya soalan-soalan begitu. Mereka ni berani tanya. Kami tumpang ambil faedah daripada jawapan Nabi SAW. Baik, ketika sahabat ni tanya, Nabi tidak layan. Sahabat ada sebahagian mengatakan Nabi marah ni. Sebahagian lagi kata tak, Nabi tidak marah. Nabi tidak dengar.
kata sebahagian sahabat. Habis Nabi berucap, Nabi bertanya, siapa yang tanya tadi? Hal min sa'il? Mana tadi? Bukan hal min sa'il. Mana yang tanya tadi? Mana yang tanya soalan tersebut? Maka lelaki tersebut mengatakan, ha ana dzak. Di sini ya Rasulullah, saya yang tanya ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepada beliau, hal a'dadta lah wa ma a'dadta laha? Apa yang kamu siapkan dengan kiamat? Dah kamu tanya kiamat berlaku, apa yang kamu siapkan? Maka kata lelaki itu dengan yakin, tanpa sedikit pun dalam hatinya tereddud, tidak ada sikit pun keraguan. Terus disebut hubballah wa rasulah. Mencintai Allah dan Rasulnya, itu yang saya siapkan ya Rasulullah. Hubballah wa rasulah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasihi tersebut. Kamu akan bersama dengan yang kamu kasihi tadi. Para sahabat mengatakan, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahawa ini adalah hari yang paling bahagia bagi kami. Soalan itu nampak seperti mana tidak kurang, sepatutnya tak ditanya. Tapi rupa-rupanya jawapan yang diberikan oleh Nabi itu sangat berharga kepada kami. Karena kamilah orang yang mengasihi Nabi SAW, maka nanti kami akan bersama dengan Nabi SAW. Jawapan tadi sebagai satu jaminan daripada Rasulullah bahawa kami akan bangun bersama dengan Rasulullah SAW. Kami akan bersama dengan Rasulullah SAW. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kepada baginda Nabi kita Muhammad, itu tidak ada bandingan. Kalau kita kata kita cintakan Nabi SAW, kita cuba baca balik apa yang ditunjukkan oleh para sahabat kepada Nabi, kecintaan mereka kepada Nabi. Kita akan katakan bahawa kita pembohong sebenarnya. Kita ni hanya berbohong sahaja kepada Nabi. Kita tak cinta pun kepada Nabi. Kalau kita baca balik kisah para ulama dan para salihin, bagaimana mereka berkhidmat kepada Nabi, kita akan kata bahawa kita sangat jauh. Kita masih lagi tidak melaksanakan lagi apa yang dituntut dalam agama Allah Ta'ala, iaitu mengasihi Allah dan Rasulullah SAW. Kata tuan-tuan, amal apa sekalipun dalam dunia ini masih tertanggung antara terima atau tak terima. Solat kita, tuntut ilmu kita, zakat kita, haji kita, itu semua masih tertanggung. Kemungkinan ada ghubar, ada lagi dia punya debu-debu riak dalam amalan yang kita lakukan. Solat yang kita buat, kemungkinan kita buat nak tunjuk ke orang. Solat yang kita buat kerana mungkin kita ada niat tertentu. Saya tunaikan solat kerana saya nak tunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Moga-moga nanti Allah tak seksa saya dalam kubur. Kerana tak mau seksa ya, tu je. Tak apa, tu pun boleh. Itu kira ikhlas juga tu. Tu ikhlas peringkat terhujung sekali. Ikhlas ni ada 3 peringkat. Tu ikhlas yang ketiga. Nah, tu ikhlas peringkat yang ketiga. Tak, minta maaf, tu peringkat yang kedua. Peringkat ketiga kerana nak sebab. Saya baca surah Waqiah tiap-tiap pagi Ustaz. Sebab apa? Sebab tak mau miskin. Oh, rupanya sebab tu. Sebab baca sebab tak mau miskin. Sebab nanti Nabi sebut dalam hadis kata tak akan miskin orang yang baca surah Waqiah. Tak akan meminta-minta dia kepada orang. Oh, Alhamdulillah. Saya pun baca tiap-tiap pagi. Kerana apa? Kerana tak mau miskin. Maka tu ikhlas dah. Ikhlas. Peringkat ketiga. Peringkat kedua apa dia? Peringkat kedua, saya solat ni sebab apa ni? Saya solat kerana saya takutkan siksa Allah Ta'ala. Saya nakkan syurga Allah Ta'ala. Oh, ni peringkat kedua. Baru kedua. Peringkat pertama kenapa? Kenapa solat? Kerana Allah suruh. Kerana Nabi suruh. Kerana tu saya buat. Habis tu, tak mau pahala, tak mau apa. Tu bukan kerja saya. Tu bukan kerja saya untuk saya buat tadi kerana nak pahala, tidak. Kerana tu semua kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh nak bagi, Allah Ta'ala boleh tak bagi. Bukan wajib bagi Allah untuk bagi kepada kita pahala kalau kita solat. Betul ke tidak? Betul kan? Jadi, macam mana kamu solat ni? Saya solat kerana dia. Ini peringkat pertama, paling agung, paling sukar, paling susah. Tuan-tuan, mereka ini kasih kepada Nabi SAW dan ada amalan kita yang kita buat tadi yang tidak tentu lagi diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi satu perkara yang tidak ditolak oleh Allah, iaitu apa dia? Al-hub. Cinta ni tak ditolak oleh Allah. Cinta tak akan ditolak. Kalau seorang ni cinta kepada Nabi SAW, cintanya tak akan ditolak. Karena cinta bukan dengan paksa. Karena cinta tak akan boleh lahir dengan paksa. Orang yang cinta kepada Nabi, tidak lain tidak bukan ni anugerah daripada Allah. Allah yang menganugerahkan dalam hatinya kasih kepada Nabi.
Allah yang menganugerahkan dalam hatinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ini luar biasa, khususnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah Sayyidul Muhibbin, ketua kepada segala pencinta Rasulullah. Kalau tuan-tuan nak tengok siapa yang cinta Rasulullah, tengok Sayyidina Abu Bakar. Baginda adalah orang yang pertama menunjukkan cinta kepada Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi tidak ada apa-apa pada waktu tersebut. Dalam keadaan Nabi ditentang, Nabi dihina, Nabi ditolak, Nabi dihalau daripada Madinah, daripada Makkah. Apa yang beliau layan Nabi? Seakan-akan Nabi ini adalah seorang raja. Malah lebih daripada raja. Nabi tak ada apa lagi waktu tu. Nabi ada negara, Nabi ada duit, tak? Ini bukti dia kasih dengan Nabi kerana itu Nabi. Dia kasih kepada Rasulullah kerana ini Rasulullah, bukan kerana Nabi ada duit. Tidak. Ini cinta yang tidak ada bandingan. Kerana itu siapa yang menghina Sayyidina Abu Bakar, kafir dia. Kafir orang yang menghina Sayyidina Abu Bakar dan menafikan persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, kafir, kata Sayyidina Al-Imam Qurtubi. Karena persahabatan beliau ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah sendiri mengiktiraf Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat. Sebab itu para sahabat sendiri memanggil Sayyidina Abu Bakar dengan gelaran ya sahibah Rasulillah, wahai sahabat Rasulillah. Mereka juga sahabat. Kenapa kepada Sayyidina Abu Bakar dipanggil dengan gelaran khas? Karena Allah yang menyebut gelaran tersebut, bukan kami yang menyebut. Karena dalam Quran Allah Ta'ala menyebut idh yaqulu li sahibihi, bila mana Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini orang yang tidak ada bandingan tuan-tuan kasihnya kepada Nabi. Dia pernah bermimpi melihat matahari bulan jatuh ke dalam biliknya. Penuh cahaya dalam bilik Sayyidina Abu Bakar. Bangkit daripada tidur, terkejut dia. Apa makna mimpi ini? Ini pada umur beliau masih muda pada waktu tersebut, sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Beliau terus bertemu dengan orang-orang yang alim pada zaman tersebut, nak tanya, apa makna mimpi saya ni? Maka kata orang-orang yang pandai dalam mentadbir mimpi. Hatta beliau sendiri sebenarnya pandai mentadbir mimpi. Sayyidina Abu Bakar sendiri adalah orang yang pandai mentadbir mimpi. Atau mentafsirkan mimpi yang dilihat. Bila ditanya kepada mereka, mereka mengatakan bahawa nanti kamu akan menjadi orang kanan kepada utusan akhir zaman. Maka terus diletakkan dalam hatinya, pasak betul-betul apa yang telah disebutkan tadi. Dan kata beliau, saya tidak melihat orang lain pada waktu tersebut, dan tidak ada harapan saya yang tinggi kepada orang lain melainkan kepada Muhammad. Beliaulah yang saya harapkan menjadi Nabi akhir zaman tersebut. Tapi dah tidak ada ucapan daripada beliau, maka didiamkan, tidak disebutkan kepada siapa pun. Dan Sayyidina Abu Bakar ada kedai, dia ada buka perusahaan di Yaman. Ada 2 kedai beliau yang besar, gedung besar yang beliau jual. Sayyidina Abu Bakar menjual kulit di Sayyidina Umar. Jadi ketika balik daripada melihat gedungnya di Yaman, sampai di pertengahan jalan bertemu dengan seorang lelaki tua. Lelaki tua ni bila jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, gembira dia, seronok bila jumpa Sayyidina Abu Bakar. Peluk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar terkejut, ni siapa lelaki ni, tak pernah jumpa pun. Tapi pelayan saya ni, mai peluk saya macam kenal lama dah. Maka kata lelaki ni, wahai fulan, kamu ni Quraisy. Kata Sayyidina Abu Bakar dia, saya pada Quraisy. Kamu ni daripada Bani Taim? Ya, saya pada Bani Taim. Maksudnya keturunan Sayyidina Abu Bakar. Kamu ini sekian, semua ditanya, semua betul. Sayyidina Abu Bakar, pelik lelaki ni. Dia kata, wahai fulan, boleh tak saya nak minta tolong? Apa dia? Satu lagi saya nak minta. Boleh tak kamu buka baju kamu? Sayyidina Abu Bakar kata, ini dah lebih. Tadi tanya tak apalah. So buka baju ni pelik ni. Maka kata lelaki tersebut, Sayyidina Abu Bakar tanya, tadi yang kamu tanya semua betul. Tiba-tiba kamu suruh saya buka baju ni, apa pasal? Maka kata lelaki tersebut, saya ingin melihat bahawa saya telah membaca di dalam kitab yang terdahulu. Dalam kitab-kitab tersebut disebut bahawa Nabi akhir zaman nanti akan mempunyai 2 orang menteri. 2 orang kanannya. Seorang dewasa, seorang masih lagi remaja. Seorang sudah tua, seorang lagi masih lagi muda. Dan yang tua itu saya lihat ada pada kamu sifat-sifatnya.
Dan yang terakhir yang saya nak tahu, sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu bahawa di perutnya ada tanda hitam. Itu saya nak tengok. Betul tak kamu ada tanda tersebut? Saya nak Bakar terkejut tuan-tuan. Memang perut dia ada tanda hitam. Dekat perut dia ada tanda hitam. Terus dia buka baju dia dan tunjuk pada lelaki tadi. Lelaki tadi datang kepada beliau dan peluk. Sekali lagi menangis lelaki tadi dan mengatakan bahawa alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah. Kalaulah saya tidak sempat bertemu dengan Nabi akhir zaman, sekurang-kurangnya saya sempat bertemu dengan salah seorang daripada pembantunya yang akan membantu perjuangannya. Maka lelaki tadi terus keluarkan surat, diberi kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau kamu bertemu dengan Nabi tersebut, bagilah surat ini kepada dia. Ini surat saya kepada beliau. Maka lelaki tadi terus berlalu. Sayyidina Abu Bakar terus balik ke Makkah. Sampai di Makkah, tak sampai lagi di rumah, beliau terus ke Kaabah, bertawaf di keliling Kaabah. Dan dengar pada waktu tersebut bahawa Nabi Muhammad SAW telah mengaku menjadi Rasul. Dan kelompok musyrikin Makkah pada waktu itu yang berada di keliling Kaabah pada waktu itu sedang menghina Rasulullah. Kata apa? Mengaku jadi Rasul akhir zaman dan sebagainya. Kenapa dipilih dia? Kenapa tak pilih orang-orang lain yang lebih kaya daripada dia? Maka terus Sayyidina Abu Bakar tidak balik rumah, pergi terus ke rumah Nabi SAW. Ketuk pintu. Nabi buka pintu. Tanya kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad. Terus Nabi keluar, Nabi terus bagi tahu. Wahai Abdul Ka'bah. Sayyidina Abu Bakar tak nama Abu Bakar lagi pada waktu itu. Namanya Abdul Ka'bah. Wahai Abdul Ka'bah. Saya adalah utusan Allah. Saya diutus oleh Allah Ta'ala kepada umat ini. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah. Ya, wahai Muhammad. Sebab ni sahabat dia daripada kecil. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Rasul beza umur 3 tahun. Waktu Nabi umur 40, dia umur 37 tahun. Dengan Sayyidina Umar beza 10 tahun dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar waktu masuk Islam umurnya 27 tahun. Orang muda. Jadi bila sebut macam tu, Sayyidina Nabi SAW kata begitu. Sayyidina Abu Bakar, dia tidak tak percaya. Memang dia kuat, kata Rasulullah. Cuma dia nak tengok bukti lagi. Sikit lagi bukti. Dia kata, wahai Muhammad, apa bukti kamu itu Rasul? Tolong bagi bukti sikit kepada saya. Maka kata Nabi SAW, keluarkan surat yang kamu jumpa dengan lelaki tua di tengah jalan tadi. Itu dia. Bila masa Nabi tahu tuan, dia jumpa di tengah jalan tu. Cerita ni tuan-tuan ada di mana? Ni dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad. Karangan Al-Imam Salih Syami radhiyallahu ta'ala. Kitab ni besar, 11 jilid. Siapa baca kitab sirah ni habis sirah dia baca. Selesai. Kerana Al-Imam Salih Syami telah mengarang kitab sirah ini daripada hampir 300 rujukan sirah. Bila dia keluar, terus dia kata macam tu, terus dikeluarkan surat tadi, dibagi kepada Nabi SAW. Dan terus dia peluk Nabi, dan terus mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidak ada orang yang badir, yang cepat masuk kepada agama Allah Ta'ala melainkan beliau. Tidak ada syak dalam hati beliau. Kerana itu beliau digelar Abu Bakar. Kerana itu disebut namanya Abu Bakar. Kenapa Bakar? Disur'atihi, kerana cepatnya beliau masuk agama Allah Ta'ala. Abu Bakar bukan makna bapa kepada anak dara. Anak dara bikr, bukan bakr. Bakrun dengan makna sariah, cepat maksudnya. Yani orang yang sangat cepat masuk kepada agama Allah. Tak ada lagi rubar, tidak ada syak dalam hati beliau. Tuan-tuan, ketika Nabi SAW duduk di atas mimbar, kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, inna abdan khayyarahu Allahu an yu'tiyahu min zahratid dunya wa ma sya'. Sesungguhnya kata Nabi, ada seorang hamba dipilih oleh Allah, diberi pilih oleh Allah, khayyarahu Allahu, Allah beri pilih kepadanya, an yu'tiyahu min zahratid dunya ma sya' wa baina ma 'indah. Allah bagi pilihan kepadanya. Ini Nabi di atas mimbar, Nabi sedang bagi ucapan. Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba ini dunia dan isinya, dan juga berada di sisinya Allah. Mana yang dia pilih? Fakhtara ma 'indah. Lelaki itu memilih berada di sisinya Allah. Fabaka Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar menangis pada waktu itu. Sahabat lain seronok bila dengar cerita tu. Kenapa? Karena dia pilih di sisi Allah, tidak pilih dunia. Karena sahabat ini sangat jauh mereka dengan dunia, tapi dunia mengejar mereka. Sebab itu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ini kaya, tapi dunia tidak ada dalam hati mereka. Mereka kaya-kaya. Ketika zaman pembukaan, kaya para sahabat. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yatamakhatu
fil kattan. Kain kattan ni tuan-tuan, kain kattan yang sangat mahal, lembut. Bukan kain sutra, dia lembut dan mahal. Maksudnya kalau musim sejuk tak pakai dia tak sejuk, kalau musim panas pakai tak panas. Ini kain kattan. Kain ini mahal tuan-tuan. Kain kattan tadi dijadikan apa? Dijadikan mindil, dijadikan ni untuk lak hinguhnya. Kain tu buat lak hinguhnya. Baju dia pakai kain apa? Allahu a'lam. Mahal lah kain pada waktu tu. Sayyidina Abu Hurairah kata apa? Bila dia buang hingusnya dengan kain tadi, maka kata beliau, yatamaqqatu Abu Bakhin. Bakhin kata beliau, Bakh ni adalah ucapan nak tunjuk kata keredaan. Abang kata hebat dia kata. Yatamaqqatu Abu Hurairah fil kattan. Abu Hurairah buang hingus di kattan, di kain ini, kain mahal ni. Laqad ra'aitu, kata beliau, aku telah dilihat pada zaman Nabi. Pernah yata'akharu. Dan aku pernah jatuh di depan mimbar Nabi SAW. Di antara mimbar Nabi dengan rumah Rasulullah, aku terjatuh di tengah-tengah tersebut karena terlalu lapar. Itu zaman Nabi dulu. Setelah zaman Nabi diberi pembukaan kepada para sahabat. Tapi dunia tidak ada dalam hati dia. Tuan-tuan, bila mana Nabi SAW mengucapkan yang demikian, para sahabat seronok. Karena lelaki ini pilih akhirat, tidak pilih dunia. Tapi yang menangis siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengatakan kepada Nabi pada waktu tersebut, fadainak bi abaina wa ummahatina. Ya Rasulullah, kami gadaikan, kami sanggup gadaikan ibu dan ayah-ayah kami untuk kamu ya Rasulullah. Bila disebut macam tu, orang-orang lain pelik. Faqala an-nas unzuru ila hadha asy-syaikh. Cuba tengok orang tua ni. Ni apa kena dengan dia? Yukhbiru Rasulullah an abdin qayyarahu Allah an yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma 'indah wa huwa yaqul fadainak bi abaina wa ummahatina. Dia kata Rasulullah sebut tentang seorang lelaki yang memilih dunia dengan yang diberi pilih oleh Allah, dunia dengan di sisi Allah, dia memilih di sisi Allah. Tiba-tiba dia kata, kami korbankan diri ibu dan ayah kami hanya semata kerana-Mu ya Allah. Untukmu ya Rasulullah. Maksudnya kalau dibuat ganti, mana yang kami nak ganti? Kami sanggup gantikan dengan mak ayah kami. Jangan kamu tinggalkan kami. Itu makna fadainak bi abaina wa ummahatina. Disebut begitu tuan-tuan. Para sahabat selepas tu baru tahu kenapa Sayyidina Abu Bakar sebut begitu. Sebab tu kata para sahabat, waktu ketika Nabi sebut, kami semua tak sedar. Waktu ketika Nabi sebut, kami semua gembira kerana kami mengingatkan bahawa perkara itu adalah berita gembira. Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar telah mengetahui lebih dulu daripada kami. Beliau telah memahami kalam tersebut lebih dulu daripada kami. Bahawa ini adalah maksud perpisahan dengan Nabi SAW. Maknanya lelaki tersebut yang diberi pilih tadi oleh Allah. Siapa lelaki itu? Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, siapa yang mengajar Nabi Sayyidina Abu Bakar sampai mengetahui asrar perkataan Nabi SAW? Allamahul hub, kata ulama. Yang mengajarkannya adalah cinta. Karena hatinya dengan Nabi sangat hampir, sehingga tidak semua apa yang diucap oleh Nabi mampu difaham oleh beliau dengan cepat. Tuan-tuan, kalau tengok apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Nabi, dengan Sayyidina Umar ketika perjanjian Hudaibiyah, ini satu bukti lagi bahawa hatinya beliau adalah hatinya Rasulullah. Sehingga Nabi pernah sebut dalam hadis bahawa aku dengan Abu Bakar ini adalah seperti sepasang kasut. Cuma aku melebihi beliau dengan kenabian. Maksudnya kasut kalau sepasang, waktu berjalan kita pakai, mesti akan berjalan, salah satu akan pergi ke depan dulu, betul tak? Kalau berjalan dua-dua dia panggil lompat. Dia berjalan pergi ke depan dulu satu. Siapa yang berjalan dulu ni? Nabi kata, aku yang berjalan dulu. Aku mendahului beliau dengan kenabian. Ini sahaja yang membezakan kami. Tapi kami ini seperti sepasang kasut, kata Nabi. Kalaulah ada kekasih boleh aku ambil selain daripada Allah Ta'ala, di kalangan makhluk ini boleh aku ambil sebagai kekasih. Lattaqastu Aba Bakrin Khalili. Lattaqastu Aba Bakrin Khalila. Aku akan ambil Sayyidina Abu Bakar ini sebagai kekasihku. Tapi tidak boleh. Kasihku hanya Allah. Aku tidak boleh ambil orang lain sebagai kekasih pada waktu tersebut. Tuan-tuan, ketika perjanjian Hudaibiyah, Sayyidina Umar masuk bertemu dengan Nabi. Karena dia ingin bertanya dengan lebih lanjut tentang apa yang telah diletakkan oleh Nabi dalam perjanjian tersebut. Sebab nampak berat sebelah. Berat ke musyrikin Makkah daripada berat ke Islam. Maka terus beliau masuk dan beliau bertanya kepada Nabi, alasna 'alal haqq wa aduwana 'alal batil?
wa aduuna 'alal batil. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan musuh kita di atas kebatilan? Maka kata Sayyidina Rasul, bala. Nabi jawab, bala. Tuan tengok ni, jawapan Nabi bagi, bala. Sebab jawapan bila ditanya alaisa, alaisa jawabnya bala. Lepas tu bila kita baca Quran, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Hakimin, bila jawab itu, jawab daripada di belakang, makmum akan jawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan betul, alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka jawabnya bala. Baik, maka bila ditanya alasna alal haq wa aduna alal batil, maka kata Sayyidina Rasul, bala, bahkan kita benar, mereka itu batil. Qala, kata Sayyidina Umar, fa'ala ma nu'tid daniyata fi dinina. Jadi apa sebab kita letakkan kerendahan pada agama kita, ya Rasulullah? Kenapa bagi mereka kelebihan? Kenapa kita tak tunjuk kata kita ni kuat? Kenapa kita tak buat perjanjian tu bagi nampak kita ni lebih? Maka kata Nabi SAW, inni Rasulullah, aku ini Rasulullah, wa huwa nasiri, Allah itu pembantuku, walastu a'sihi, aku sekali-kali tidak akan bermaksiat kepada arahannya. Ini arahan Allah. Allah yang telah menetapkan begitu, bukan aku yang tetapkan. Ini seakan perkataan Nabi SAW. Maka kata beliau, alam takun tuhaddisuna anna na'tiyal bait fanatawwafu bih. Ya Rasulullah, bukankah kamu telah mengatakan bahawa kita akan datang ke Baitullah dan kita akan bertawaf di keliling Kaabah? Maka kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, qultu laka innaka ta'tihi al'am. Adakah aku kata kepada kamu kita akan bertawaf tahun ni? Aku kata kita akan bertawaf saja. Aku tak kata pun tahun ni. Maka kata beliau, ya betul, kamu tak sebut pun tahun ni. Kamu sebut kata kita akan bertawaf. Ni kita mari ni sebab ambil sebabnya. Tengok-tengok tak boleh. Maknanya bukan tahun ni lah. Faham tak? Maka kata beliau kepada Sayyidina Umar, fa innaka ta'atihi wa mutawwifun bihi. Kamu nanti akan datang wahai Umar, kamu akan bertawaf di keliling Kaabah. Jangan bimbang. Terus Sayyidina Umar selepas tu minta izin dengan Nabi untuk keluar. Beliau keluar. Dan dalam otak beliau tidak ada orang lain yang beliau nak jumpa untuk selesaikan lagi kerunsingan dalam hati beliau. Siapa yang kedua? Sahabatnya Rasulullah. Yang paling hampir dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar duduk di kemah yang jauh daripada kemah Nabi. Bukan dekat dengan Nabi. Zaman dulu bukan ada SMS. Bukan ada telefon apa semua. Dia tengok-tengok, kena cari seorang lagi ni. Maka pergi dia kepada Sayyidina Abu Bakar. Sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, terus ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Soalan yang sama, tak tukar sikit pun kecuali dhamir. Kecuali perkataan belakang tu sikit ya tukar. Hak soalan sebiji tanya sama macam tanya kat Rasulullah. Terus dia tanya, alasna 'alal haqq wa aduna 'alal batil? Sama ada soalan tadi? Sama. Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Bala. Hak tu sebiji macam Nabi kata. Nabi kata bala, dia pun kata bala. Kemudian dia tanya lagi, fa'ala ma nu'tid daniyata 'ala dinina? Kenapa kita letakkan kerendahan pada agama kita, wahai Abu Bakar? Kenapa kita tak tunjuk ketinggian kita? Soalan sama macam tanya kepada Nabi. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Nabi kata apa tadi? Inni Rasulullah wa huwa nasiri. Kata Nabi, aku ini Rasulullah, dia adalah pembantuku, walastu a'sihi, aku sekali-kali tidak akan bermaksiat kepada Allah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Innahu Rasulullah, dia adalah Rasulullah, wa huwa nasiruh, dia adalah pembantunya. Maksudnya Allah pembantunya Nabi. Walaisa ya'sihi, Nabi tidak akan sekali-kali bermaksiat kepada Allah. Sebiji tukar dhamir ya. Tahu tuan-tuan dhamir apa dia? Kata nama ya tukar. Kata nama hak belakang tu tadi Nabi guna aku, Sayyidina Abu Bakar guna dia. Kemudian ditanya lagi, qala alam yakun yuhadditsuna anna na'tiyal bait fanatawafu bih? Bukankah Nabi kata kita akan datang bertawaf di keliling Kaabah? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aqala laka innaka ta'tihi al'am? Nabi kata tahun ni kah? Sayyidina Nabi kata apa tadi? Aku kata tahun ni kah? Sayyidina Abu Bakar jawab balik, Nabi kata tahun ni kah? Dia kata la, Nabi tak kata tahun ni. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, innaka atihi wa mutawwifun bihi. Wahai Sayyidina Umar, kamu nanti akan datang ke Kaabah dan kamu akan bertawaf di keliling Kaabah. Allah, sebiji tak ubah langsung.
apa yang diucapkan oleh Sayyidina Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar keluar daripada kemah tersebut, garu kepala beliau. Soalan sama, jawapan sebiji, tanpa ubah sikit pun kecuali dhamir. Dari mana datang perkara ini? Kerana mereka sepasang kasut. Mereka adalah satu keping hati yang sama. Baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah kekasih Nabi kita Muhammad yang sangat agung. Kekasih Nabi kita yang sangat dikasihi oleh Nabi kita Muhammad, karena sebahagian para ulama mengatakan, bila Nabi mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar ini melebihi kalian bukan disebabkan solatnya, bukan disebabkan kerana puasanya, bukan kerana zakatnya, bukan kerana ibadah yang lain, tetapi kerana ada sesuatu di dalam hatinya. Kata para ulama, sebahagian mengatakan iman dalam hatinya melebihi orang lain, sebahagian mengatakan itu dan ini, dan yang paling kuat kata ulama adalah kerana dalam hatinya ada hub, ada cinta tersebut. Tuan-tuan, hari ini kita nak, kalau boleh keluar daripada majlis pada hari ini, boleh ada perasaan kasih kepada Nabi SAW dengan sungguh-sungguh, nak tiru dengan para salaf soleh yang terdahulu pun dah, alhamdulillah, dah cukup. Atau bolehkah kita nak belajar cinta ni? Cinta ni bolehkah diajar? Bolehkah kita belajar cara nak bercinta? Nah, bercinta dengan siapa ni bukan cinta dengan anak dara orang. Bercinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bolehkah? Boleh, kata ulama. Ini tariknya boleh digunakan dengan tariq al-kasb. Maksudnya boleh kita cari jalan bagaimana untuk mengasihi Nabi SAW. Kata ulama, yang pertama apa jalan dia? Jalan yang pertama adalah ad-du'a. Kena doa. Kena doa banyak-banyak, moga-moga Allah Ta'ala menjadikan hati kita ini mengasihi Nabi kita Muhammad SAW. Doa sungguh-sungguh, ya Allah, bagilah saya menjadi orang-orang yang mengasihi Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini anugerah daripada Allah, kena mohon daripada Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok ada orang yang kadang-kadang dia bicara tentang Nabi, kita tak nampak ada halawah dalam pembicaraannya. Yang kita nampak adalah kekerasan. Dia cerita tentang Nabi, cerita tentang hadis Nabi SAW, umat tidak boleh ambil manfaat daripada ceritanya. Umat tidak boleh ambil manfaat daripada bacaan hadisnya. Yang umat nampak apa dia? Yang umat nampak hanya sahih dan hasan pada hadis sahaja. Yang umat nampak hanya hadis ini martabatnya apa. Dan akhirnya hadis itu disampaikan dengan keras, dan sampai ke dalam hati umat dengan keras. Dan akhirnya umat ini bukan dekat dengan Nabi, malah jauh daripada Nabi SAW. Tapi menggunakan hadis Nabi SAW. Betul kata ulama, hadis ini racun kepada yang bukan ahlinya, dan ubat kepada ahlinya. Ini disebut oleh Imam Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah kibar hadis, ulama besar hadis. Dia sendiri sebut, kata hadis ini boleh jadi racun, boleh jadi penawar. Racun kepada bukan ahlinya, penawar kepada ahlinya. Faham tak? Jangan ingat kalau baca hadis terus kita kata, oh saya telah mendapat penawar yang paling agung. Tidak. Ubat dalam farmasi, kalau ahli farmasi tidak tunjuk ini ubat untuk sakit ini ubat untuk sakit ini, kita terus ambil sebab ni ubat. Nama pun kedai ubat. Farmasi kan kedai ubat. Pergi masuk, ni semua ubat ni. Ambil semua ubat tadi, pergi makan kat rumah. Jadi apa tuan-tuan? Tuan-tuan? Matilah tuan-tuan. Tak mati apa? Kita ni ubat takkan mati kot. Ubat ni. Kedai ni kedai ubat bukan kedai racun. Dia tak tulis pun depan kedai racun, dia tulis kedai ubat. Pergi ambil, hantam, campur sendiri, makan. Buh Panadol, buh Coca-Cola. Elok. Nah, tekangkang terus. Panadol dengan Coca-Cola. Tendang dalam perut-perut, keluar isi-isi perut habis semua. Tuan-tuan, ubat kan? Ubat. Tapi kalau tak kena ahlinya yang bawa ubat tersebut, jadi racun kepada umat. Ini yang berlaku. Yang baca hadis sekarang ni kadang-kadang tidak ada ta'alluq hatinya dengan Nabi. Bukan orang yang banyak menyebut tentang Rasulullah. Bukan orang yang basahkan lidahnya dengan berselawat kepada Nabi dengan banyak. Tidak. Malah melarang pula umat berselawat kepada Nabi dengan banyak. Gimana ni? Macam mana kata nak bawa umat kepada Nabi SAW? Sebab tu bila dengar bacaan hadis, orang akan nampak, oh ulama dulu tak betul. Bila baca hadis, oh umat sekarang ni semuanya rosak. Menggunakan hadis yang maudhu', menggunakan hadis-hadis yang tidak sandar kepada Nabi, konon-kononnya. Kemudian bila dia baca hadis, dipandangnya semua orang tak betul, yang ada dalam majlis tu je yang betul. Dan akhirnya umat ini bukan makin dekat dengan umat Nabi,
Kerana umat Nabi ni adalah panutan Nabi. Umat Nabi ni adalah pandangan Nabi. Tiba-tiba dia makin buruk sangka dengan umat Nabi. Dia makin jauh daripada Nabi SAW. Jadi lagi jauh dia dengan umat Nabi SAW. Inikah hasil bacaan hadis? Ini dalil kata ini tidak ada sandaran. Ini tidak ada ta'alluq hatinya dengan Rasulullah. Yang ada adalah dirinya sahaja. Yang ingin dipajangkan, yang ingin diperlihatkan kepada umat dirinya, bukan Nabi SAW. Dia nak tunjukkan diri dia. Saya hebat. Saya pandai baca hadis. Bukan nak tunjuk Nabi. Bukan nak bagi umat ni kasih dengan Nabi SAW. Ini beza dengan para sahabat dan para solihin yang terdahulu. Sebab tu bila mereka turun di mana tempat, umat itu akan diberkati oleh Allah. Turun di mana tempat, umat itu akan rasa nur. Akan rasa cahaya tadi sampai di tempat tersebut. Seakan-akan Nabi berada dengan mereka. Bila melihat dia itu bercakap, bila melihat orang-orang yang ta'alluq hatinya dengan Nabi ini bercakap, maka ta'alluq hatinya dengan Rasulullah. Bukan ta'alluq dengan yang bercakap. Ta'alluq dengan Rasulullah. Maknanya ini bercakap untuk Rasulullah, bukan untuk dirinya. Tapi tidak, sekarang tak berta'alluq dengan orang yang bercakap. Akhirnya, Rasulullah pun kadang-kadang dihina. Kalau dihina Rasulullah pun dimain-mainkan gitu saja. Malah tak diambil perhatian pun kalau orang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul yang pertama apa dia yang kita kena buat? Ad-du'a. Doa dulu. Karena itu kata Sayyidina Umar, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Saya tidak bimbang kalau tidak diperkenankan doa ataupun tidak. Ini bukan kebimbangan saya, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata saya tak bimbang doa saya dimustajab ataupun tidak dimustajabkan. Walakin hammad du'a. Yang saya bimbang, saya doa ke tidak doa. Itu yang saya bimbang. Faham tak? Bukan dibimbang doa mustajab ke tak mustajab doa. Yang dibimbangi, saya berdoa ke tidak berdoa. Oh, kenapa? Kerana bukan semua waktu kita berdoa, tuan-tuan. Dan kata ulama, kalau ketika mana diberi peluang oleh Allah untuk berdoa, berdoalah pada waktu tersebut. Kerana itu adalah hampir kepada istijabah. Hampir kepada mustajab doa tersebut. Tuan-tuan kami duk bawa kereta. Tengah duk bawa, tengah duk jam. Duk marah ke orang ni. Perut duk lapar. Duk teringat kat anak nak ambil dekat nursery. Laki nak balik lagi nak makan datang apa. Kita duk lari tau ni duk. Aduh. Jam pula jalan ni. Tengok waste bohong kita. Tunjuk jalan jauh. Masuk habis bawah-bawah penyidai rumah orang pun dia masuk. Pernah jadilah kat saya ni. Penyidai rumah orang pun masuk. Jam tu. Kok mana pergi lalu ni? Dia punya nak jalan dekatnya. Tuan-tuan, kita nak marah pada waktu tiba-tiba tengah duduk saya jalan tu. Rasa macam nak berdoa pula. Rasanya nak berdoa. Maka doalah pada waktu tu. Allah. Doa apa yang kita nak doa pada waktu tu? Banyak doa, tuan-tuan. Boleh doa, ya Allah jadikan saya ini orang yang dipandang oleh Nabi SAW. Doa yang itu. Selesai semua. Ini tidak, ya Allah bagilah saya kaya, ya Allah. Lah kali tak dipandang oleh Nabi. Kan tu doa yang elok tapi tidak berapa jamak, tidak berapa menyempurnakan, tidak berapa lengkap. Ada satu doa diajar oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Apa dia kata? Kalau kamu diberi peluang oleh Allah, terdetik untuk berdoa pada waktu tersebut, doalah apa dia? Ya Allah, kalaulah saya marah kepada anak saya, kalaulah saya ini telah memaki golongan muslimin yang lain, ya Allah, janganlah diambil perkataan saya tersebut. Ini diajar oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Kata dia, kalaulah, ya Allah, kalau kita diberi peluang untuk berdoa, tuan-tuan bangun pada malam, tiap-tiap malam bangun tahajud. Bangun tahajud tu doa apa? Ya Allah, kalaulah ada saya ni termaki sesiapa. Ya Allah, kalaulah saya ini ada terkata apa-apa kepada anak-anak saya, janganlah dijadikan itu sebagai doanya saya. Abaikanlah perkataan yang tidak elok saya kepada anak-anak saya. Abaikanlah perkataan yang tidak elok saya kalau si suami kepada isteri saya dan anak-anak saya dan keluarga saya. Allah. Doa ni tuan-tuan, kata ulama, kalau didoa dengan doa ni, insya-Allah, kalau kita tersebut yang tidak elok kepada anak kita, tak dinilai pada waktu tersebut. Biarkan gitu saja. Karena doa mak ayah ni bahaya kepada anak-anak. Kalau dia sebut, kamu ni awak bodoh sangat. Bodoh sungguh. Kalau kita doa yang itu, moga-moga nanti yang bodoh kita sebut terkeluar daripada mulut kita tu tak dikira oleh Allah. Maksudnya Allah abaikan kau tersebut.
Kalau kita termaki seorang Muslim ketika mana sedang bawa kereta, tengok ada orang maki habis semua orang di jalan tu. Kalau kita nak jalan tu kita punya. Maka abaikan ya Allah doa-doa dan juga kalam-kalamku yang tidak elok tadi ya Allah. Jadikan itu hasanat kepada semua orang. Jadikan itu kebaikan kepada mereka. Ya Allah, kalau aku tersebut yang tidak elok, tukarkan yang tidak elok itu kepada yang elok, kepada orang yang telah aku sebutkan tadi. Allah. Ini wali Allah Ta'ala. Ini doa tak akan disebut melainkan oleh para awliya. Ini doa tak akan dikata melainkan kepada orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah hati yang bening. Hati yang mereka ni dekat dengan Nabi SAW. Karena Nabi SAW ketika mana mendoakan yang tidak elok kepada umat Quraisy, ketika Nabi disiksa dengan berat, maka turun ayat Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus Nabi doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada umatku, mereka tidak tahu ya Allah. Karena turun ayat tadi, Allah menegur Nabi, jangan doakan yang tidak elok. Kamu itu rahmat kepada umat. Kamu itu adalah ainur rahmah. Kamu itu sendiri rahmat Allah Ta'ala. Maka berikan yang baik-baik kepada mereka. Orang yang mengikuti jalan Nabi akan mengikuti yang sedemikian. Maka tak, mulut dia tidak akan mudah untuk melaknat orang lain. Ini tidak, kalau tuan-tuan dengar ada orang yang dalam mulutnya suka melaknat orang lain, ini laknat. Berbeza sikit pandangan dengan dia terus dilaknat dan sebagainya, ketahuilah bahawa mereka ini tidak ada sambungan dengan Nabi SAW. Tidak ada sambungan hati mereka dengan Nabi. Khusus yang dilaknat itu umat Nabi SAW. Muslim itu dilaknat dengan lidahnya. Maka ini berbuktikan bahawa ini orang yang tidak ada sambungan dengan Nabi SAW. Orang yang tidak ada sambungan dengan Nabi perlu disambung. Perlu disambung hubungan dengan Rasulullah. Tuan-tuan, ini kata Sayyidina Umar, banyakkan doa, kata beliau. Karena ini adalah perkara pertama yang menyebabkan kita boleh mendapatkan kecintaan kepada Nabi. Ramai orang terlupa bab doa ni. Doa mukhul ibadah. Kalau orang tanya macam mana nak cinta dengan Nabi, doa dulu. Itu dulu. Bukan kenal Nabi lagi. Kenal Nabi selepas doa. Sebab tu ada orang doa, dia tidak doa kepada Nabi, kepada Allah Ta'ala untuk diberi anugerah cintakan Nabi. Terus nak kenal Nabi, akhirnya tak kenal-kenal juga dia. Tak kenal dia dengan Nabi dengan sepatut-patutnya pengenalan. Sebab tu doa dulu. Doa sungguh-sungguh moga Allah menganugerahkan cinta kepada Allah dan Rasul dengan sebenar-benar kasih dan cinta. Kemudian yang kedua apa dia? At-ta'aruf. Baru ta'aruf. Selepas doa apa dia? Ta'aruf. Kenal Nabi SAW. Nah, seorang ni tidak akan mampu mengasihi sesuatu melainkan dengan kenal. Macam mana kita kasih dengan isteri kita? Sebab kita kenal dia. Kenapa kita kasih kepada anak kita? Karena kita kenal dia. Kenapa kita kasih dengan keluarga kita banding dengan orang lain? Karena kita kenal dia. Betul tak? Karena kita ada hubungan dengan dia, ada kenal dengan dia, dengan rapat. Nanti kita rapat dengan dia, kita kenal dengan dia, maka kita kasih dengan dia. Lepas tu kena kenal. Kenal tu sangat penting. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, para ulama banyak menyusun kitab-kitab berkenaan dengan pengenalan kepada Nabi. Kitab Syama'il, kitab Khasa'is, kitab Dalail. Dalail cerita berkenaan dengan dalil-dalil kenabian. Sejak daripada sebelum Nabi menjadi Nabi sehingga Nabi SAW wafat. Maksudnya dalil-dalil menunjukkan bahawa Nabi ini adalah Nabi sebelum diutus menjadi Nabi. Dalam kitab-kitab yang terdahulu disebut kitab Dalail. Ada sebut kitab Qasa'is. Qasa'is ini cerita tentang khususiat kepada Nabi yang tidak ada pada umat lain, tidak ada pada orang lain. Ada yang wajib kepada Nabi, ada yang haram kepada Nabi, walaupun itu khusus kepada Nabi. Minta maaf, ada yang khusus kepada Nabi, haram kepada kita. Nah, contohnya apa dia? Contohnya Nabi SAW kahwin banyak, kita tak boleh kahwin banyak. Satu je ingat pun. Hal lain banyak lagi tuan-tuan. Sebab tu orang kena kenal betul-betul khususiat ni. Sebab kenal khususiat adalah akan beradab dengan Nabi. Sebab tu kata Imam Ibnu Mulaqin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahawa wajib pada zaman sekarang belajar khasa'is. Wajib. Kenapa wajib? Kerana kalau tidak belajar khasa'is, kita akan biadab dengan Rasulullah. Sebab ada sesuatu yang khusus kepada Nabi, tidak khusus kepada orang lain. Kalau tak belajar khasa'is, kita akan biadab. Kita akan kata, macam mana dia seorang dia boleh, kita tak boleh. Kerana tak kenal Nabi. Ada bab tuan-tuan dalam khasa'is yang diwajib kepada Nabi, tidak wajib kepada kita. Lagi apa? Apa dia? Bayar hutang kepada orang yang mati. Kita wajib tak jiran kita mati, meninggal, kita bayar hutang dia. Tak wajib kita, apa kaitan kita dengan dia? Dia jiran kita ya.
Tak apa nu, hak ujung rumah. Belagak pula dengan kita. Tiba-tiba dia meninggal. Anak dia beritahu dia ada hutang. Kami tak ada duit nak bayar. Tak apa, saya bayar. Oi. Wajib tak kita bayar? Tak wajib kita bayar kerana kita tak ada hubungan apa dengan dia. Tapi Nabi SAW wajib bayar hutang kepada umat yang tidak bayar hutang ketika wafat. Wajib bagi Nabi. Kalau ada orang di kalangan sahabat yang wafat, maka Nabi akan tanya dia ada hutang? Ada hutang. Dia ada duit untuk dia bayar? Tidak ada. Saya akan bayar. Nabi akan bayar dan wajib kepada Nabi bayar. Itu dia. Dan ada sebahagian khususiat yang dibenarkan kepada Nabi tapi Nabi tak buat. Apa dia antaranya? Antaranya kalau Nabi berkenan kepada seseorang, boleh dan wajib si suami menceraikan isterinya untuk diberi kepada Nabi. Tapi Nabi buat tak? Nabi tak buat. Dan tu ada dalam khususiat Nabi. Kalau Nabi berkenan kepada siapa-siapa, tengok isteri ni berjalan dengan seorang suami, Nabi berkenan kepada isteri tersebut. Dan Nabi kata kepada si suami tadi, saya nak isteri kamu. Boleh tak si suami itu kekalkan isteri itu sebagai isteri? Tak, tak boleh. Dia kena ceraikan isteri tadi dan cukup iddah kena kahwinkan dengan Rasulullah. Tapi ada Nabi buat? Tak, Nabi tidak pernah buat. Bukti apanya? Buktinya Nabi bukan mengikuti nafsu. Allah beri leluasa kepada Nabi, tapi Nabi tidak menggunakan perkara tersebut untuk kesenangan Nabi SAW. Bukan jalan-jalan. Kalau kita dapat yang tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Pantang tengok bini orang comel sikit, kerja kita nak. Betul tak? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ajaran sesat-sesat hak pelik-pelik ni, semua nak bini orang semua. Gila. Nabi SAW ada seorang perempuan, kata Sayyidina Anas bin Malik, datang bertemu dengan Nabi. Waktu tu Nabi bersama dengan para sahabat, mari datang kepada Nabi dan menyerahkan diri dia kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin kahwinkan diri saya denganmu ya Rasulullah. Sebab Nabi tak perlu wali. Nabi tak perlu kepada wali. Kalau perempuan tu kata saya nikahkan diri saya dengan kamu ya Rasulullah, Nabi kata saya terima. Terus boleh rumah pun boleh terus lah. Bila perempuan tu datang kepada Nabi dan perempuan tu kata begitu, Nabi SAW tengok perempuan tersebut dan Nabi tunduk. Perempuan tu pun kata sekali lagi, Nabi tunduk lagi. Nabi tak kata apa. Terduduk perempuan tadi kerana malu. Perempuan tu kata dah aku mai. Beritahu ni ramai pula orang kat depan Nabi. Segan lah dia kata. Duduk terus je. Tak tahu nak kata apa. Maka seorang sahabat kata, ya Rasulullah, dah kalau kamu tak mau, saya tak ada bini lagi. Rasulullah tanya dekat dia, kamu ada apa-apa di rumah? Apa yang ada di rumah kamu? Ada duit? Tak ada duit ya Rasulullah. Balik tengok. Kau ada apa-apa yang boleh kamu bagi? Balik dia ke rumah. Tengok tak ada apa tuan-tuan. Walau khataman min hadid. Walaupun cincin besi pun tak ada. Kau lah ambil lah kawat-kawat dawai apa. Buat-buat bulat sikit jadi cincin. Tak ada ya Rasulullah. Apa pun tak ada. Habis tu kamu ada hafal ayat Allah Ta'ala? Ya ada. Jadikan tu mahar. Ajarkan dia ayat-ayat tersebut. Tuan-tuan, Sayyidina Anas cerita ni di depan anak perempuan dia. Dan juga menantunya Sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani menantu kepada Sayyidina Anas bin Malik ini, wali Allah Ta'ala. Waktu mati, Sayyidina Thabit ni waktu dia meninggal duduk dalam kubur, bangkit dia semayang balik. Ini menantu Sayyidina Anas. Ulama besar hadis yang terkenal. Dia sebab dia pernah doa, ya Allah matikan aku dalam keadaan solat. Waktu dia meninggal ditanam tak dalam liang lahat, bangkit dia semayang. Kalau kita tok imam pun tercabut kaki pelekat tuan-tuan. Lompat lari. Tak, para sahabat sebab ulama dah tahu dah kata oh dia dah doa yang itu, maka ditanam dia ketika dia sedang solat dalam kubur. Dia dah mati dah. Ini karamah ba'dal maut dia mati. Keramat selepas mati. Waktu meninggal dah bangkit semayang balik. Hebat ni. Tuan-tuan, waktu diceritakan itu Sayyidina Anas cerita kepada anaknya perempuan dan juga suami anak perempuan ini menantu dia. Sayyidina Thabit Al-Bunani. Waktu tu bila diceritakan, terus anak perempuan dia kata apa? Tak malu no perempuan tu. Apa? Pergi jumpa Nabi, pergi habaq macam tu. Tak malu betul Cakap Arab lah no. Tu saya terjemah bahasa Kedah. Tak kata anak Sayyidina Anas orang Kedah pula. Bila dia kata macam tu, kata Sayyidina Anas bin Malik, uskuti, diam kamu. Diam kamu. Perempuan itu lebih baik daripada kamu. Dia. Ini perempuan yang salihah. Anak Sayyidina Anas ni perempuan yang salihah. Sayyidina Anas bin Malik kata, kalau kamu sebut macam tu, kamu ingat dia tu tak bagus. Dia lebih bagus daripada kamu. Perempuan itu lebih baik daripada kamu. Lebih beragama daripada kamu. Dia datang tadi bukan kerana nafsunya. Bukan kerana saja datang. Tak. Sayyidina Anas nak ajar anak dia. Yang kamu hina tadi, yang kamu main-main tersebut, kamu kata, apa perempuan tak malu?
Kamu ingat dia ini perempuan yang murahan. Ini perempuan yang sangat mahal harganya. Dan dia datang kepada Nabi. Tuan-tuan tengok, perempuan ini bukan tak segak, sangat segak. Antara yang tercantik pada waktu tersebut dalam riwayat disebutkan. Dan Nabi SAW tidak pun mengambil dia sebagai isteri. Kalau kita orang main duk pis abang kata gitu, dan kita ada khususiat pula, boleh terima tu. Alhamdulillah, saya pun kosong lagi. Boleh ada hak lagi tu. Terus kata macam tu. Tak, Nabi tak kata macam tu. Terus Nabi SAW tunduk. Kenapa? Kerana tidak ada arahan daripada Allah. Isteri Nabi yang Nabi kahwin semua arahan daripada Allah. Tuan-tuan, kalau Nabi nak pilih hak comel-comel, Nabi tak kahwin dengan Sayyidina Saudah. Sayyidina Saudah ni orang kulitnya gelap, badannya gempal, besar. Dan Nabi pernah nak cerai dia ketika mana dia tua. Nabi kahwin dengan dia sebelum kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Dia yang pinang Sayyidatina Aisyah untuk Rasulullah. Kerana dia tidak mau Nabi ceraikan dia. Sebab Nabi SAW pada waktu itu dah tidak berhajat kepada dia. Tidak lagi boleh untuk bersama. Sayyidina Saudah ni Nabi berkahwin kerana dia orang yang dah berpengalaman, boleh jaga anak-anak kecil Nabi SAW. Dengan Nabi dengan Sayyidina Khadijah. Sayyidina Saudah kata, ya Rasulullah, jangan ceraikan saya. Saya ingin terus berada menjadi ummahatil mu'minin. Ini kemuliaan, berada di bawah naungan Nabi SAW. Maka dia hadiahkan Sayyidina Saudah ni, Masya Allah, tabarakallah, isteri yang tidak ada bandingan. Ketika Nabi nak ceraikan beliau, beliau mohon ampun kepada Nabi dan beliau minta jangan Nabi ceraikan beliau. Maka beliau pinang Sayyidatina Aisyah untuk Nabi SAW. Hakikatnya itu sebenarnya pinangan Allah. Ketika Nabi nak wafat, sekali lagi beliau menunjukkan penghargaan dan juga pengorbanan beliau. Beliau berikan waktu hari tersebut sepatutnya Nabi berada di rumah beliau. Tetapi dia tahu Nabi nak duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Maka dihadiahkan hari beliau untuk Nabi SAW. Untuk Sayyidina Aisyah. Biar Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah. Saya yang penting jadi isteri Nabi saja cukup dah. Karena nak jadi isteri Nabi bukan orang yang biasa. Bukan syarat mesti segak comel. Tidak. Orang ini dipilih oleh Allah. Ini orang yang paling terbaik dilihat oleh Allah. Hatinya untuk menjadi pendamping Nabi SAW. Tuan ini kasih, Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada bandingan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah mana kita membaca doa, kita kenal Nabi SAW. Nak kenal Nabi? Kenal Nabi dengan melihat kepada surah Nabi SAW. Rupa paras Nabi macam mana, cantik Nabi SAW. Dibaca dalam apa? Dalam Syama'il. Kitab Syama'il dibahas tentang masalah tersebut. Dilihat Nabi dari segi rupa paras Nabi, dilihat Nabi daripada segi perjalanan Nabi, apa yang Nabi suka makan, apa yang Nabi suka pakai, sampai Nabi wafat. Betul, wajib belajar Syama'il. Wajib. Umat sekarang ni wajib belajar Syama'il. Kalau tak belajar Syama'il, kerana tu biadab dengan Rasulullah. Kerana tak belajar Syama'il, tak kenal Nabi ni siapa. Kena belajar Syama'il. Wajib. Dan yang nak mengajar Syama'il mesti ada sanadnya yang sambung sampai kepada Nabi. Dan mesti dia sampaikan kasihnya kepada umat, kepada Nabi ini kepada umat. Biar umat bila dengar Syama'il tersebut akan masuk kecintaan kepada Nabi. Habis Syama'il tu, sebab tu dalam bab Syama'il Imam Tirmizi, hujung bab dia akan cerita bab mimpi. Kenapa tuan-tuan? Kenapa akhir bab dicerita bab mimpi? Karena tafaul, optimis. Moga-moga nanti orang yang baca Syama'il ini, daripada permulaan Syama'il dibaca sampai hujung, insya-Allah akan mimpi jumpa Nabi SAW. Akan mimpi jumpa Rasulullah. Lalu kata ulama, jadikan Syama'il ini bacaan selalu dalam keluarga. Umat ini, keluarga itu akan masuk kasih dengan Nabi SAW. Keluarga yang dalam hatinya ada Rasulullah, tidak akan mereka ini diabaikan oleh Allah. Tuan-tuan kalau tengok anak-anak yang bermasalah dan sebagainya, karena tidak dimasukkan Rasulullah dalam hatinya. Anak ini kalau jadi munafir, jadi nampak jauh daripada akhlak yang elok, masukkan Nabi dalam hatinya. Bagaimana? Suruh dia selawat kepada Nabi SAW. Nanti akan dibimbing oleh Rasulullah. Dia tak akan jadi orang yang waktu sejak kecil ni, anak-anak lazimkan dengan salawat. Biarkan dia sebut selawat selalu kepada Nabi. Tuan-tuan tak nampak samarahnya. Kita tak akan nampak dulu dia punya buahnya. Buahnya nanti ketika besar, hatinya akan bening dengan Nabi SAW. Akan dekat dengan Rasulullah. Waktu itu dia tak akan lupa dengan syariat agama Allah Ta'ala. Masukkan tentang Nabi. Kan tu Nabi sebut dalam hadis, ajarkan anak-anak kalian
cintakan aku, kata Nabi. Cintakan Nabi. Kenapa? Ini adalah pasak utama yang akan menyelamatkan anak tersebut khusus di akhir zaman ni. Lazimkan anak tadi dengan salawat. Anak-anak kecil, cucu-cucu kita kalau ada cucu dah, suruh dia salawat selalu. Ajarkan dia dan hafalkan dia salawat-salawat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan ni mengenal Nabi SAW. Mengenal Nabi dengan peribadi Nabi dan akhlak Nabi SAW. Karena tu bila ditanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Ummul Mukminin, apakah yang paling mengagumkan kamu tentang Rasulullah? Apa yang paling kamu kagum tentang Rasulullah? Dalam kehidupan Nabi, pada solatnya kah, pada zakatnya kah, pada ibadah Nabi kah, bagaimana? Apa yang paling kamu kagum tentang Nabi? Maka kata Sayyidatuna Aisyah, cuba tengok ni jawapan, masya-Allah, tabarakallah. Kata beliau, wa ayyu sya'nihi lam yakun ajaba. Apa benda yang tidak takjub dalam hidup Nabi? Semuanya ajaib, semuanya takjub, semuanya benda yang mengkagumkan. Tidak ada suatu pun. Kalau kamu tanya itu, soalan kamu tadi kamu nak spesifikkan, tak boleh nak spesifik. Karena semua dalam kehidupan Nabi ini adalah takjub. Semua benda yang sangat mengkagumkan. Tonton tengok akhlaknya Nabi SAW dengan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhlak yang tidak ada bandingan. Isteri baginda Nabi SAW yang dikahwini oleh Rasulullah ketika umur beliau 40 tahun. Nabi umurnya muda 25 tahun, beza 15 tahun. Tuan-tuan tengok, Nabi tidak pernah kahwin dengan mana-mana perempuan ketika Sayyidina Khadijah masih hidup. Tak pernah kahwin dia dengan mana-mana perempuan. Kasihnya dia dengan Sayyidina Khadijah. Dan kata Sayyidina Aisyah, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah." Saya tidak pernah jealous dengan mana-mana isteri Nabi, melainkan jealous saya dengan Sayyidina Khadijah. Saya sangat jealous dengan dia. Orang lain saya tak pernah jealous sangat. Tapi dengan Sayyidina Khadijah ni saya tak lepas hati, walaupun saya tak pernah jumpa dia. Sayyidina Aisyah tak pernah jumpa Sayyidina Khadijah. Tak pernah jumpa dia. Tapi dia kata bila dengar, kenapa dia kata aku jealous sangat? Wa ma ra'aituha, kata dia. Aku tak pernah tengok dia. Walakin kana Nabi yuksiru zikraha. Tapi Nabi selalu sebut tentang dia. Yang orang zaman lah, kalau kahwin dua, bini pertama lupa terus. Tak tahu terus. Adakah bini pertama? Adakah? Oi, tanya pula. Lepas tu nak ikut sunnah Nabi. Orang tanya, ni sunnah Rasulullah, tak mau payung mah. Oh, tokoi mah tak pala apa, berarti kan. Hak dengan adab dengan isteri dia yang pertama tak jaga apa. Kalau Sayyidina Nabi SAW menyembelih kambing, tengok. Kalau Nabi sembelih kambing, maka Nabi akan kata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Tolong hantarkan daging-daging ini kepada sahabat-sahabat Sayyidina Khadijah. Tengok. Maksudnya tetap dengan Khadijah juga. Sebab apa yang jadi baik sangat dengan sahabat-sahabat Sayyidina Khadijah? Karena dia baik dengan Sayyidina Khadijah. Saya kena baik dengan dia karena dia baik dengan Sayyidina Khadijah. Allah. Dan kata Sayyidatina Aisyah, ka'annahu lam yakun fid dunya illa Khadijah. Seakan-akan dalam dunia ni tak ada benda lain melainkan Khadijah saja. Sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Sebab Sayyidina Aisyah pernah marah. Dia pernah terkata kepada Nabi SAW ketika mana adik kepada Sayyidatina Khadijah, iaitu Sayyidatina Halah binti Khadijah. Sayyidatina Halah masuk bertemu dengan Nabi dan minta izin. Ya Rasulullah, boleh saya masuk? Bila dengar suara tadi, Nabi terus terbangun. Sebab suara dia sebiji macam Khadijah. Bila masuk-masuk tengok-tengok, Sayyidina Nabi kata, "Ai Allahumma halah." Ya Allah, halah rupanya. Sayyidina Khadijah dah tak ada dah. Sayyidina Halah masuk ke rumah Nabi, Sayyidina Aisyah duk ada waktu tu. Nak jumpa dengan Rasulullah. Bila jumpa ni adik ipar Nabi lah. Adik ipar Nabi. Bila masuk-masuk tengok-tengok, Allahumma halah. Halah rupanya, ingatkah Khadijah dalam hatilah, itu takdir. Ingatkan Khadijah, suara kamu sebiji macam Khadijah, itu pun takdir. Maksudnya dalam hati Nabi itu yang nak diucapkan. Maka terus Sayyidina Aisyah jealous. Faghirtu, jealous dia. Marah dia pada waktu itu. Terus dia kata, "Ma tazakkar min ajuz." Rasulullah, kamu masih ingat dengan orang tua min ajaizi Quraisy, daripada orang-orang tua Quraisy, hamra shidqain, yang dah merah dia punya gusi dia, masuk gigi pun tak ada.
Gigi pun dah tak ada dah. Tua dah. Duk teringat lagi kat orang tua tu. Gitulah bahasa dia. Tapi cara kita sebut tu macam kan kurang ajar sangat. Nah. Maksudnya, kamu masih ingat lagi Rasulullah. Masih ingat lagi dengan orang tua yang gigi pun dah tak ada dah. Sebut macam tu. Terus Nabi marah. Nampak tak? Sayyidina Aisyah kata, sedangkan Allah telah menukarkan dan memberikan kepada kamu yang lebih baik daripada dia. Nah, sedangkan Allah telah abdalakallahu khairan minha. Telah Allah Ta'ala beri anugerah kepada kamu yang lebih baik daripada dia, yang lebih muda, yang anak dara. Siapa dia? Aku. Maksudnya gitu lah. Sebab walaupun Sayyidina Aisyah tak kata aku, tapi maksud dia gitu. Sayyidina Nabi SAW sangat marah dan dia mengatakan, ma abdalani Allah khairan minha. Allah tidak pernah menukarkan suatu pun yang lebih baik daripada Sayyidina Khadijah. Tidak ada yang lebih baik daripada Sayyidina Khadijah. Marah Nabi pada Sayyidina Aisyah. Qad amanat bi idh kafaran nas. Dia beriman kepadaku ketika orang memusuhiku. Wa saddaqatni idh kadzabani an-nas. Dia membenarkanku ketika mana orang menipu dan juga mendustakiku. Wa wasatni bimaliha. Dia telah memberikan seluruh hartanya untukku. Idh haramani an-nas. Ketika manusia semuanya menghalang hartanya untukku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladi dan nisa. Allah telah menganugerahkan aku dengannya anak-anak tanpa isteri yang lain mengeluarkan anak untuk aku. Daripada dia saja keluar anak. Orang lain tak ada anak. Macam mana nak lupa dengan Sayyidah Khadijah? Waktu Nabi SAW pembukaan kota Makkah, Nabi hilang benar. Waktu ketika mana tawaf, Nabi hilang. Ini Fathu Makkah. Para sahabat cari Nabi, mana Rasulullah? Akhirnya jumpa Nabi di Ma'la. Nabi ke Ma'la bertemu dengan, pergi ke makam Sayyidina Khadijah. Dan Nabi mengatakan kepada Sayyidina Khadijah, wahai Khadijah, saya mohon maaf, tak sempat saya melawat kamu setelah saya keluar daripada Mekah. Nabi keluar pada Mekah 10 tahun. 10 tahun Nabi tidak bertemu dengan Sayyidina Khadijah. Dan hari itu Nabi datang bertemu dengan Sayyidina Khadijah. Setelah itu Nabi kembali semula ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi wafat setelah itu. Adakah orang yang pernah menyebut Sayyidina Khadijah? Sayyidina Khadijah sebut apa kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kalaulah sudah habis harta untuk agama Allah Ta'ala, tidak ada lagi duit untuk digunakan di jalan agama Allah, korek kuburku. Korek kuburku, ambil tulang-tulangku, tumbuk tulang-tulangku dan juallah. Untuk dimanfaatkan oleh orang, dibuat apa-apa sahaja. Jual tulangku tadi, ambil duitnya, beri kepada agama Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang macam tu, yang sanggup sampai peringkat macam tu, ketinggian cintanya kepada Nabi SAW. Yang beliau ketika mana Nabi SAW sebelum diutus menjadi Rasul, beliau antara perempuan yang mendengar seorang lelaki yang berada di atas bukit Safa menyebut bahawa, wahai perempuan Quraisy, nanti ada di kalangan kalian yang akan menjadi teman kepada Rasul akhir zaman. Perempuan-perempuan Quraisy ini benci mendengar perkataan sebut pakat baling batu kepada lelaki tadi. Sayyidina Khadijah antara orang yang tidak membaling batu. Dan beliau terus pergi ke Kaabah, bertawaf di keliling Kaabah dan berdoa moga-moga dia yang menjadi pembantu tersebut. Waktu ketika Sayyidina Rasul dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah, Sayyidatina Khadijah sahabat kepada Sayyidina Aminah. Beliau berkawan dengan ibunya Nabi. Dan beliau pernah mendukung Nabi SAW ketika Nabi kecil. Dan beliau pernah mengatakan dalam hatinya, alangkah baiknya kalau aku membesar bersama dengan kanak-kanak ini. Maka aku boleh membesar bersama dengannya. Itu sudah pada dulu lagi. Ketika melihat Nabi terus datang cinta kepada Nabi SAW. Ketika Nabi menjadi isteri suaminya, malam pertama beliau bersama dengan Nabi, apa yang disebut oleh dia kepada Nabi? Pegang tangan Rasulullah, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai suamiku, ketika nanti kamu diutus oleh Allah, dia dah tahu dah. Ketika kamu nanti diutus oleh Allah, jangan lupakan aku untuk diseru kamu kepada Allah. Aku akan jadi pembantu kamu. Ini yang pertama disebut oleh beliau. Karena itu ketika Nabi balik daripada Gua Hira,
Yang Nabi mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimutkan aku wahai Khadijah, selimutkan aku. Nah, aku takut dengan diriku sekarang ni. Aku bimbang, aku melihat benda yang pelik. Aku takut aku jadi gila. Aku takut aku ni kata ulama, takut macam-macam pada Nabi SAW pada waktu tersebut. Sayyidina Aisyah yang mengatakan bahawa kamu orang yang baik Rasulullah. Kamu orang yang menjaga manusia yang lain. Kamu menolong orang. Kamu membantu orang yang susah. Kamu tak akan diapakan oleh syaitan. Jangan bimbang. Siapa yang kenal Nabi SAW pada permulaan tuan-tuan? Sayyidina Khadijah. Khadijah yang mula-mula kenal. Al-Arif Billah. Yang kenal sungguh dengan Allah. Yang kenal sungguh dengan Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Sayyidina Nabi SAW bagi tahu kepada Sayyidina Khadijah bahawa Allah menyampaikan salam kepadanya. Itu dia. Mana ada isteri Nabi yang disampaikan salam oleh Allah melainkan Sayyidina Khadijah. Sayyidatina Aisyah hanya disampaikan salam oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Khadijah disampaikan salam oleh Allah terus. Allah sampaikan salam. Tuan-tuan, waktu ketika Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha, satu malam Nabi SAW bila mana melihat Sayyidina Jibril datang, Nabi akan gemetar, takut pada permulaan. Sayyidina Khadijah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku, kalau kata dia datang nanti, bagi tahu dekat saya. Kalau dia datang, bagi tahu dekat saya. Maka satu hari ketika Nabi bersama dengan Sayyidina Khadijah dalam bilik, tiba-tiba Nabi SAW gemetar. Dan Nabi beritahu kepada Sayyidina Khadijah, dia ada sekarang. Dia ada di belakang kamu sekarang. Maka terus Sayyidina Khadijah buka bajunya, buka auratnya pada waktu itu. Dan Sayyidina Khadijah tanya kepada Sayyidina Nabi, dia ada lagi? Kata Sayyidina Nabi, tidak ada dah. Dia sudah tidak ada. Maka kata Sayyidina Khadijah, kembali dia pakai pakaian dia. Dia kata, wahai suamiku, itu tidak lain melainkan malaikat Allah Ta'ala. Karena kalau dia syaitan, dia akan terus berada di sini, melihat auratku. Tapi karena ini malaikat Allah, malaikat tidak akan bersama dengan orang yang membuka auratnya. Maka ketika aku buka aurat dia hilang. Ini malaikat Allah. Kamu tak akan didekatkan oleh syaitan, wahai suamiku. Tengok tuan-tuan, siapa yang kenal malaikat pada waktu itu? Sayyidina Khadijah. Ini orang yang Masya Allah, tabarakallah, tidak ada bandingan. Kalau tu Nabi sangat kasih dengan beliau. Moga kita juga kasih kepada Sayyidina Khadijah. Moga kita nanti semua akan berada bersama dengan beliau, cium tangan beliau, melihat dan minum daripada tangan beliau, selain daripada tangan Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, ketika mana anak, akhir cerita saya, habis dah, selesai. Banyak lagi cerita sebenarnya, tapi tak sempat habis. Kitab yang saya duk baca ni pun baru setengah kitab. Itu pun dari langkah-langkah. Satu hari ketika mana anak kepada menantu kepada Nabi ditawan di dalam peperangan Badar, iaitu Abul As, sebelum beliau masuk Islam. Abul As ketika ditawan dalam peperangan Badar, karena Abul As pada waktu itu masih lagi tidak Islam. Dia masuk sekali dalam perang Badar dan dia ditawan. Anaknya Nabi SAW itu Sayyidatina Zainab. Sayyidatina Zainab kasih dengan Abul As. Masih kasih dia kerana ini suami dia. Maka ditulis surat kepada Nabi, mohon untuk Nabi SAW membebaskan suaminya. Mohon syafaat daripada Rasulullah untuk dibebaskan suaminya. Disertakan bersama dengan surat tersebut bekas dan disampaikan kepada Nabi. Bila baginda Nabi kita Muhammad SAW sampai surat tadi kepada Nabi, Nabi buka dan lihat ini anaknya yang tulis, Sayyidina Zainab yang tulis, minta untuk dibebaskan suaminya, jangan diapa-apakan suaminya. Setelah itu nampak Sayyidina Zainab mengatakan bahawa saya serahkan ini kepada kamu ya Rasulullah sebagai tebusan kepada suami saya. Apa dia tuan-tuan? Gelang. Bila Nabi tengok gelang ni, menangis Nabi SAW. Gelang siapa? Ini gelang yang dihadiahkan oleh Sayyidatina Khadijah ketika malam perkahwinan Sayyidatina Zainab dengan Abul As. Gelang ini gelang Sayyidatina Khadijah. Nabi tengok gelang tadi, Nabi menangis. Maka Nabi mengatakan, para sahabat waktu itu semuanya dalam keadaan yang sangat terharu pada waktu itu. Dan Nabi mengatakan bahawa, apa pandangan kalian kalau kalian lepaskan dia? Saya mohon untuk lepaskan beliau. Nabi tidak bagi arahan tuan-tuan pada waktu itu. Nabi minta pandangan. Kalau Nabi kata lepaskan dia dengan arahan, para sahabat wajib melaksanakan. Dan tidak boleh untuk tinggalkan perkara tersebut. Haram hukumnya. Tak. Nabi menghormati para sahabat yang lain. Nabi mengatakan bahawa, apa pandangan kalian kalau kalian lepaskan dia? Hanya kerana hak ini sahaja. Tolong lepaskan dia. Maka dilepaskan lelaki tersebut, Abul As,
Dan akhirnya beliau masuk agama Allah Ta'ala, menjadi salah seorang daripada pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat siapa tuan-tuan? Berkat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini adalah dua tokoh yang telah menunjukkan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, dan mereka telah sampai kepada Allah dengan cinta mereka. Moga-moga kita juga akan sampai kepada Allah Ta'ala dengan cinta kita kepada Nabi seperti cintanya dua orang sahabat ini. Tidak lagi kita ceritakan cinta para sahabat yang lain. Moga-moga Allah Ta'ala tambahkan kecintaan kita kepada mereka, ditambahkan kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan kegembiraan dalam hati baginda Nabi kepada kita. Moga-moga Nabi gembira dengan kita. Moga gembira Nabi SAW dengan umat Nabi pada waktu sekarang ini. Dan moga-moga Nabi SAW gembira dengan keluarga kita. Menjadikan keluarga kita ni keluarga kebanggaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya ingin pesan, setelah kita doa, setelah kita ta'aruf dengan Nabi, orang yang mengenal dan juga membanyakkan menyebut tentang Nabi itu akan banyak berselawat kepada Nabi SAW. Banyakkanlah berselawat kepada baginda Rasul SAW. Banyakkan berselawat. Dengan apa jenis selawat sekalipun. Selawat apa sekalipun, amalkan. Sekurang-kurangnya kata Syekh Ali Jumaah guru kami, sehari kalau boleh 300 kali selawat kepada Nabi SAW. Sehari 300 kali. Tak perlu panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu saja. Ulang. Banyak 300 kali. Jangan berhenti pada hari tersebut, melainkan habis 300 kali. Dan kalau ada masa lagi, tambahkan lagi selawat tersebut. Tambahkan lagi, tambahkan lagi. Karena hati yang keras adalah karena tidak banyak berselawat kepada Nabi SAW. Bila kita lihat hari itu kita sangat keras, kita sangat keras hati kita sangat keras dengan umat Nabi SAW, maka kita kena ingat balik, hari ini saya banyak tak selawat kepada Nabi SAW. Hari ini saya keras dengan anak saya, hari ini saya ada keras dengan isteri saya. Kalau isteri pula, hari ini ada saya agak tinggikan suara dengan suami saya. Tengok balik, saya berselawat tak kepada Nabi SAW pada hari ini. Dan orang yang melazimi selawat kepada Nabi, dia tidak akan melakukan perkara tersebut. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdausil A'la, dan melihat Nabi kita setiap hari di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mengambilnya asrar mereka, mengambil akhlaknya mereka dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.